Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah binti Mahzi, memegang Dharma Matrik A176146. Tajuk saya ialah Sumbangan Sains Islam kepada Sains Moden. Dan sebanyak 20 buah rujukan yang telah saya kumpulkan, 10 daripadanya dalam bahasa Inggeris dan selebihnya dalam bahasa Arab. Secara keseluruhan, rujukan saya ini lebih kepada sumbangan tokoh, peranan tokoh-tokoh ilmuwan sejarah Islam serta hubung kait antara sains Islam dan sains moden. Okey. Yang pertama, rujukan saya pertama yang bertajuk Asas Ulum Al-Hadisah fil Hadharah Islamiyah, menceritakan tentang ilmu sains moden yang dikaitkan dengan sejarah-sejarah Islam. Yang kedua, artikel bertajuk Asar Hudur Ummatu Ahlul Bait wa Utba'uhum fi Ta'sis wa Tatwir Al-Ulum Islamiyah fil Iraq. Artikel ini menceritakan tentang peranan Ahlul Bait dalam menyebarkan dan mengembangkan pengetahuan Islam. Serta menceritakan sedikit tentang tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Imam Ali, Imam Al-Kazim, Imam Al-Hadi dan Imam Al-Askari. Yang ketiga, rujukan saya ketiga bertajuk Duwarul Muslimin fi Taqdim Alami. Artikel ini menceritakan tentang kemajuan kehidupan budaya di negara Islam dalam menyebarkan ilmu Islam meliputi ilmu penafsiran, pembacaan, hadis, fiqh, teologi, ilmu bahasa serta ilmu sains yang merangkumi sains falsafah, perubatan, astrologi, kimia, sejarah dan matematik. Rujukan saya yang keempat pula bertajuk Juhudul Ulama Al-Muslimin fi Taqdimil Hadaratul Insaniyah. Artikel ini secara ringkas menceritakan tentang sumbangan tokoh-tokoh Islam dalam bidang-bidang sains seperti astronomi, kimia, matematik, biografi, fizik, sama seperti rujukan saya yang ketiga tadi. Dan seterusnya, rujukan saya yang kelima bertajuk Ishamat Ulama Muslimin fil Majalat Al-Alamiyah. Secara ringkasnya, maafkan saya, artikel ini menceritakan tentang sumbangan tokoh-tokoh ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Sabit bin Qura dan Umar Al-Khayyam dalam bidang ilmuwan matematik dan sains, optik, kimia, astronomi dan sebagainya. Yang keenam pula bertajuk Duwaru Awqaf Madaris wal Maktabat fi Nahdha Al-Alami wa Saqafiyah fil Maghrib Al-Islami. Secara ringkas, artikel ini menceritakan tentang sumber utama aktiviti ilmiah dan budaya dalam peradaban Islam. Seterusnya yang ketujuh, Al-Ulama Al-Muslimuna wal Ilmu Falak. Okey. Secara ringkas, artikel ini menceritakan tentang penemuan dan perkembangan ilmu astronomi dan hubung kait ilmu ini dengan ilmu sains moden sekarang. Seterusnya, rujukan saya ke-8 bertajuk Al-Ma'rifah Al-Alamiyah wal Ma'rifah Diniyah fil Bildanil Ulum Al-Hadisah fil Arab. Artikel ini secara ringkas membincangkan tentang pandangan berkenaan pengetahuan saintifik moden yang dikaitkan dengan pengetahuan agama. Selain itu, penyelidikan berkaitan asas pembenahan moden yang mengandungi kaedah sains dan agama. Seterusnya, yang ke-9, Al-Quran Yusbikul Ulum Al-Hadisah. Okey. Artikel ini secara ringkas menceritakan tentang kaitan sains Islam dan sains moden yang mana berpandukan Al-Quran lebih tepat dan lebih beretika. Seterusnya, artikel saya yang ke-10 bertajuk Al-Awamil Al-Mu'assirah fi Izdihar Al-Ilm fil Hadaratul Islamiyah. Artikel ini menceritakan tentang kepimpinan ilmiah di dunia selama 6 abad, iaitu kepimpinan mutlak oleh para ilmuwan dulu. Dan bukan sahaja menunjukkan penglibatan sains dan falsafah, malah dalam seni kreativiti.
Okay, seterusnya rujukan saya yang ke-11 bertajuk Contribution of Islamic Scholars to the Scientific Enterprise. Artikel ini membincangkan tentang peranan sarjana Islam dalam perkembangan pemikiran saintifik pada zaman pertengahan. Dan seterusnya artikel saya yang ke-12 bertajuk Islamic Civilization Contribution to Science and Technology, yang mana artikel ini membincangkan tentang sumbangan tamadun Islam kepada sains dan teknologi, membincangkan asal-usul sains Islam selama lebih 600 tahun di dunia dan beberapa sarjana Muslim yang mencatat sejarah sains dan inovasi mereka dalam sains, matematik, perubatan dan sebagainya. Dan seterusnya rujukan saya yang ke-13 yang bertajuk Contribution of Muslim Scientists to the World and Overview of Some Selected Fields. Artikel ini menceritakan, membincangkan tentang Al-Quran sebagai pegangan asas dalam pengajaran Islam, dan melalui mereka banyak tercetus idea dan teori dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang mana digunakan oleh sarjana Islam kita. So segala sains Islam dan sains moden semuanya telah tercatat dalam Al-Quran. Al-Quran yang mendahului semuanya, dan Al-Quran jugalah jawapan untuk segala perkara yang dilakukan, baik pada dalam ilmu sains Islam dan sains moden. Okay, seterusnya yang ke-14, Islamic Science, Modern Science and Postmodernity towards a New Synthesis of Tajwid Epistemology. Artikel ini membicarakan tentang sains Islam, sains moden dan sains pasca moden. Seterusnya yang ke-15, Contribution of Islamic Civilization to the Field of Science and Technology. Artikel ini menceritakan tentang sumbangan Islam. Sama seperti rujukan saya yang kedua dan yang keempat. Yang seterusnya rujukan saya yang ke-16 bertajuk Science and Technology in Early Modern Islam. Artikel ini menjelaskan tentang penghasilan pengetahuan yang boleh dipercayai dan berguna dalam Islam moden awal. Okay. Yang ke-17, Religion and the Rise and Fall of Islamic Science. Artikel ini ditulis oleh Eric Cheney, dan artikel ini menjelaskan tentang peranan para pemimpin agama berperanan dalam menjaga perkembangan pengetahuan saintifik. Seterusnya yang ke-18, Islam and Science, a Preliminary Exploration. Artikel ini secara ringkas membincangkan tentang sifat hubungan antara Islam dan sains dan menunjukkan bagaimana sains, beberapa jenis sains dan cara-cara saintifik yang terdapat dalam Islam. Dan yang ke-19, rujukan saya bertajuk Significance of Science and Scientific Thought from the Islamic Perspective. Yang mana artikel ini membincangkan tentang proses pemikiran saintifik sesuatu perkara berdasarkan dua sumber, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir sekali, artikel saya yang bertajuk History of Science, The Beginnings of Modern Science. Artikel ini ditulis oleh Ralph Hirsch. Artikel ini membincangkan sumbangan oleh tokoh-tokoh ilmu Islam, iaitu dalam bidang matematik, astronomi, fizik, geologi, biologi dan sebagainya. Sekian daripada saya, 20 buah rujukan yang secara keseluruhan membincangkan sumbangan tokoh-tokoh ilmuwan sejarah Islam berkenaan sains Islam, yang kini kalau kita tengok diguna pakai dalam sains moden. Sains Islam dan sains moden dua-duanya berkaitan antara satu sama lain dan berhubung antara satu sama lain, yang mana kita lihat banyak sains moden yang lebih kurang sama ataupun diambil sama dari segi penemuan, dari segi pembelajaran ni dengan sains Islam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.